Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, saya di Pantai Remis, Jeram, Selangor. Tak jauh daripada rumah saya, sebab ini masih lagi di kawasan daerah saya lah, lebih kurang lah, Jeram Dan ni Pantai Remis. Sahabat yang boleh datang Pantai Remis, jom datang Pantai Remis. Memang best lah ni Pantai Remis. Waktu-waktu ni nak cari kerang boleh, nak cari ketam pun boleh, nak cari tritip pun banyak dekat sini. Sebab waktu ni ayak timpeh ayak timpeh, orang polis kata ayak timpeh. Dalam bahasa sini orang panggil apa? Ayak surut. Ayak surut. Nanti dia akan naik, boleh sampai ke sini lah. Orang mancing-mancing sini banyak. Sahabat-sahabat, tapi bukan itu yang saya nak sebut hari ni. Sebenarnya saya daripada Balai Polis Jeram. Di Balai Polis Jeram hari ni saya ada satu urusan. Sebenarnya saya nak pergi semalam, tapi beg duit saya misplaced, tak jumpa. Jadi saya terpaksa tangguhkan. Dan hari ni tadi baru jumpa. Kalau tidak saya pergi kena pergi buat kad pengenalan baru. Tapi alhamdulillah dah jumpa. Dan terus segera pergi ke Balai Polis untuk buat satu report polis. Ini report polis yang saya dah buat tadi. Dalam report polis kali ini adalah untuk Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Yang mana Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari dia mendakwa bahawa akad nikah yang diuruskan ataupun yang jadi wali hakim pada waktu itu, iaitu Sahibus Samahah Profesor Dr. Muhammad Asir Zainal Abidin, tidak sah ketika dia menikahkan Abang Sabri Yunus dan juga Angelina Tan. Jadi perkara itu telah menyebabkan, bukan sekadar dia sebut tu saja sebenarnya, dia sebut benda lain lagi tentang isu Perlis dan sebagainya. Tapi saya tak isu ini adalah isu kenegerian semata-mata, tetapi ia adalah isu besar apabila awak mempertikaikan, bahkan menyebutkan bahawa perkahwinan itu tidak sah, perkahwinan itu perlu diulang semula. Kalau tak buat secepat kilat, sepantas kilat, maka mereka akan berada dalam keadaan berzina. Ini adalah isu besar. Saya rasa tak patut mana-mana ustaz keluar kenyataan seperti itu. Apatah lagi kalau awak tak ada sebarang autoriti agama dalam hal berkenaan. Kita ni sebenarnya, kita nak perkahwinan tu sah ke tak sah? Kita nak perkahwinan tu sah, mudah keadaan umat Islam, jadi tak pening, tak susah. Tiba-tiba awak keluar kenyataan bahawa ia tidak sah dan mesti diulang semula. Sedangkan awak itu sendiri pun bukan berasal daripada, secara jujur di sini, dia sendiri pun bukan berasal daripada Malaysia pun. Tetapi bila keadaan-keadaan seperti itu, ia akan membuatkan orang ramai duk pening. Padahal yang nikahkan tu mufti. Kalau nikahkan tu Syahabuddin ke, nikahkan tu Syekh Nuruddin ke, yang nikahkan tu orang lain, mungkin boleh kira lagi. Mungkin orang boleh kata sah, mungkin kata tak sah. Tapi yang ni, yang mungkin yang nikahkan tu adalah mufti. Dan dia jadi wali hakim. Dan dia dilantik secara sah, secara terhormat oleh Duli Yang Maha Mulia, Raja Perlis. Jadi dia bukannya buat macam tu saja, main-main suka-suka hati saja. Dan ini melibatkan isu besar, isu pernikahan, isu perceraian dan juga isu rujuk. Dia adalah isu besar yang disandarkan kepada autoriti. Ustaz mana pun tak boleh nak pergi kata senang-senang bahawa perkahwinan ini sah, perkahwinan ini tak sah. Tak boleh. Melainkan orang yang sebutkan itu adalah orang yang berautoriti. Kalau hang sekadar nak mengajak tentang secara umumnya, jika melakukan seperti ini dan seperti ini maka sah, jika tidak maka tidak sah, tak ada masalah. Ataupun awak nak jelaskan macam isu sekarang, di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, majoriti pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahawa, bahkan ia muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahawa apabila seseorang suami yang mengatakan bahawa aku terima tanpa menyebutkan nikahnya, maka perkahwinan itu tidak sah. Awak nak sebut macam tu saja, tak ada masalah. Sebab memang itu disebutkan dalam kitab. Tetapi kalau awak nak pergi kata, okey, pernikahan Sabri Yunus itu dan Angelina itu tidak sah kerana dia sebutkan bahawa dia tidak sebutkan perkataan nikah di situ. Aku terima nikahnya tu. Dia tak sebut perkataan nikah tu. Itu jadi masalah sebab isu-isu macam ni diputuskan oleh pihak pemerintah, pihak berautoriti. Dalam bab isu ni, yang berautoriti di situ ialah Mufti Perlis.
Kalau ada masalah berkaitan tentang cerai, rujuk, isu perkahwinan, kalau ada masalah di mahkamah syariah, yang akan dirujuk siapa dia? Mufti boleh lah. Jadi perkara-perkara seperti itu perlu difikirkan. Jangan hamai suka taram macam tu saja. Akhirnya akan menyebabkan orang jadi risau, jadi gelisah. Apatah lagi Angelina Tan tu baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Jadi baru masuk Islam, tak saya hari tu juga ataupun hari sebelumnya. Jadi baru masuk Islam sangat-sangat. Jadi bila dia baru masuk Islam, hang bagi gambaran yang buruk macam tu, ia dapat memberikan gambaran yang buruk terhadap agama kita. Sebab tu kena hati-hati. Tak boleh hamai suka-suka hati sebut macam tu saja. Bila kita sebut macam tu, bukan setakat sini kita sebut kepada Syekh Nuruddin saja. Dia tak terhad kepada Syekh Nuruddin. Kita pun tak ada hati pun nak pergi mengata kat Syekh Nuruddin. Kita tak ada isu tu pun. Jangan lepas ni hampa duk kata aku duk mengata para ulama' dan sebagainya. Tidak. Isunya adalah isu yang besar. Isu perkahwinan. Isu perkahwinan ni kalau dah hakim ataupun autoriti agama dekat situ kata sah, maka ia sah. Sebab kita semua belajar berkaitan tentang pemerintah ulil amri ni mengangkat perkara khilaf. Dan kalau kita kata perkara ini perkara khilaf, awak rujuk dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah ke dalam kitab-kitab yang lain ke, telah disebutkan bahawa majoriti waqad zahaba jumhur, majoriti para ulama telah berpandangan. Siapa jumhur tu? Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah wa qaulun min asy-Syafi'iyah, iaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad ibn Hanbal, dan satu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Dan satu pendapat tu pendapat siapa? Sebahagian para ulama mengatakan itu adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri. Sebahagian kata itu adalah seperti mana yang anda boleh rujuk dalam kitab Al-Imla. Dan sebahagian mengatakan bahawa itu adalah pendapat Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Jadi ini bukan pandangan tokoh-tokoh yang kecil, ia pandangan-pandangan tokoh yang besar. Jadi bila keadaan seperti ini, contohlah kita ambil pandangan mazhab Syafi'i sebagai contoh. Kita ni pun menikah atas isu mazhab Syafi'i. Jadi bila waktu pernikahan tu kita tak sebut aku terima nikahnya. Dia sebut I'm accept, I do. Aku terima saja. Dia tak sebut macam tu. Ataupun sebut macam Abang Sabri Yunus sebut, aku terima seperti mana yang disebutkan. Kita sebut macam tu saja. Jadi perkara ini akan dibawa ke hakim, bukan main terus benda tu tak sah. Tak boleh. Benda tu dibawa kepada hakim sebab sistem yang digunakan itu adalah sistem yang benar. Lalu ada persoalan, maka dibawa kepada hakim, bawa ke mahkamah. So mahkamah akan putuskan, mahkamah boleh tak? Walaupun tu dalam mazhab Syafi'i, boleh tak mahkamah putuskan perkahwinan itu sah? Boleh tak? Boleh. Itu menjadi wewenang mahkamah di dalam hal ni. Jadi jangan kita ambil kerja orang lain lalu kita buat kerja kita, dianggap sebagai kerja kita, dan kita menyalahgunakan hal berkenaan. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari orang yang sangat dihormati. Saya menghormati Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, tetapi perlakuan beliau terhadap hal ini telah melanggar isu-isu penting, isu-isu undang-undang di dalam negara kita Malaysia. Kita perlu berikan teguran terhadap isu ni, dan moga-moga report polis yang kita buat pada hari ini akan diteruskan. Dan kita juga menyebutkan di sini, saya harap pihak polis buat siasatan. Saya harap pihak polis dapat buat siasatan atas kes ni. Jika dibiarkan lagi kes-kes seperti ni, orang tak akan hiraukan mufti-mufti yang dilantik oleh Raja-Raja Melayu. Mufti-mufti ni mereka ada autoriti, tetapi apabila awak buat macam tu, ia akan menghilangkan rasa hormat orang kepada autoriti agama, dan orang boleh buat ikut suka hati. Orang akan kata, oh, ini mufti yang lekeh yang dipilih oleh Raja-Raja Melayu. So hati-hati sahabat-sahabat. Moga-moga perkongsian ini dapat memberikan manfaat. Kita jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.